Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi pada hari ini saudara Azmi Bugis telah pun berkongsikan pelan ataupun tindakan lanjut yang akan dilakukan oleh beliau bersama juga dengan Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat berkenaan dengan isu bagi tuntutan pengeluaran KWSP 2.0. Okey. Jadi kita pergi terus kepada apa yang telah dijelaskan oleh saudara Azmi Bugis. Yang pertamanya adalah berkenaan dengan beliau merancang untuk mengaturkan satu wacana bersama rangkaian radio tempatan bagi memperkenalkan tentang kewujudan Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat serta aktiviti yang akan dilaksanakan oleh PGIR dalam masa terdekat. Yang kedua juga, beliau juga bercadang untuk mengaturkan satu sidang media press conference dalam masa terdekat bagi tujuan perasmian PGIR dan juga untuk memperjelaskan tentang tujuan penubuhan PGIR serta matlamat PGIR serta untuk membawa usul kepada tuntutan pengeluaran kas KWSP 2.0 kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri. Kedua-dua perkara ini adalah sangat penting untuk kita mewar-warkan kepada rakyat di luar sana melalui pihak media dan juga kepada pelbagai pihak yang berkepentingan, sama ada ahli politik, mereka yang berada dalam KWSP, di kementerian ataupun di peringkat pentadbiran tertinggi. Ini adalah yang pertamanya untuk memberitahu bahawa ada satu perjuangan bagi tuntutan pengeluaran KWSP 2.0. Ada desakan daripada kalangan pencarum terutamanya sekali kerana kesempitan hidup, kerana mereka ini masih lagi memerlukan bantuan tunai, dan tujuan juga untuk dihebahkan ke dalam media sama ada melalui radio, televisyen ataupun media di media sosial. Tujuannya juga adalah untuk mendapatkan sokongan daripada pencarum terutamanya sekali bagi mereka yang mungkin tidak sedar tentang kewujudan perjuangan ini ataupun yang sebelum ini mungkin berasakan was-was. Kita tahu sebelum ini ramai juga yang berasakan macam sedikit curiga untuk berkongsikan maklumat apabila diminta untuk mengisi borang aduan bagi tuntutan pencarum mengeluarkan wang KWSP 2.0. Jadi dengan saluran-saluran media, saluran-saluran rasmi yang kita gunakan ini, matlamat ataupun perjuangan PGIR ni untuk tuntutan penggunaan KWSP akan nampak lebih kukuh, akan nampak lebih solid, serta saya yakin akan mendapat sokongan lebih ramai lagi rakyat terutamanya sekali daripada pencarum KWSP di luar sana. Okey. Yang ketiganya, PGIR bercadang untuk mengaturkan mesyuarat bersama dengan penasihat ekonomi serta peguam daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM bagi membincangkan untuk mendapatkan satu kata putus yang konkret sebelum bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia. Dia nak bincang dengan financial advisor, dia nak bincang dengan lawyer untuk lihat yang pertamanya, adakah tindakan ini relevan, yang keduanya, adakah kategori-kategori yang kita letakkan sebelum ini, suri rumah, mereka yang sudah tidak bekerja, golongan B40, golongan M40 yang berumur 35 tahun sehingga kepada 50 tahun, adakah hasil daripada statistik mereka yang menyisikan borang aduan ini, apa yang kita boleh dapatkan satu rumusan, adakah empat-empat kategori ini layak, adakah empat-empat kategori ini mungkin boleh diperbesarkan lagi kepada semua pencarum untuk dibenarkan pengeluaran. Jadi ini adalah salah satu apa yang Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat melalui saudara Azmi Bugis akan lakukan dengan mendapatkan khidmat daripada financial advisor. Kemudian dari segi peguam, PPIM memandangkan PGIR masih lagi baru, tidak ada sebarang penasihat undang-undang dan sebagainya. PGIR bergerak seiring bersama dengan PPIM dan mendapatkan khidmat nasihat daripada peguam PPIM untuk melihat perkara ini, apa yang kita boleh lakukan sampai ke tahap mana. Jika ia tidak disantuni oleh pihak yang kita meminta ini, mungkin ada sebarang tindakan yang kita boleh ambil, ataupun sebarang kita punya perjuangan, sebarang kita punya permohonan ataupun sebarang kita punya tuntutan, adakah ianya akan
melangkaui sebarang undang-undang dan sebagainya. Jadi perkara ini kita perlu juga teliti. Perjuangan masih lagi diteruskan, cuma kita perlu lihat kepada do and don'ts, apa yang kita boleh buat dan juga apa juga yang kita tak boleh buat. Sebab itu PGIR melalui Saudara Azmi Bugis perlu juga mendapatkan khidmat nasihat peguam bagi melihat apa kita punya perjalanan yang kita boleh lalui. Okey, yang seterusnya, yang keempat adalah beliau juga akan cuba untuk mengatakan perjumpaan bersama dengan dua orang yang berhormat bagi mendapatkan sokongan tentang perjuangan ini, dan juga tujuannya untuk membolehkan YB ini membawa isu ini kepada Parlimen untuk diperbentangkan. Jadi sebelum ini kita telah pun mendapat bagi tuntutan pengeluaran khas KWSP sebelum ini, kita telah berjaya mendapatkan beberapa YB untuk menyuarakan isu ini. Cumanya untuk kali ini tidak ada sebarang ahli politik, tidak ada sebarang ahli Parlimen, tidak ada sebarang ahli yang berhormat yang bersama kita untuk perjuangan kali ini. Tetapi kita nak maklumkan kepada orang kata ahli-ahli Parlimen di sana bahawa rakyat masih lagi berada dalam keadaan yang memerlukan, serta dalam keadaan sekarang yang mungkin kesemua parti politik sibuk untuk bersiap sedia dengan pilihan raya dan sebagainya. Perkara ini boleh dilihat sebagai satu advantage ataupun satu kelebihan kepada perjuangan tuntutan KWSP, kerana siapa-siapa atau yang berhormat atau ahli Parlimen mana yang berani untuk membawa isu ini, kemungkinan besar beliau akan mendapat sokongan daripada kalangan pencarum terutamanya. Sekali ini boleh memberikan sedikit reputasi yang baik, sokongan yang baik kepada mana-mana ahli Parlimen yang bersetuju untuk membawakan suara ini. Dan terakhir sekali adalah Saudara Azmi Bugis melalui PGIR akan menghantar email kepada 210 MP bagi mendapatkan sokongan padu kepada usul dan serangan ini untuk dibentangkan kepada Perdana Menteri dalam masa terdekat. Penting juga untuk kita mendapatkan sokongan daripada keseluruhan ahli Parlimen. Tak dapat keseluruhan ahli Parlimen pun, seberapa banyak yang boleh pun, ianya adalah satu perkara yang baik. Apabila perkara ini dibawa kepada Parlimen, diperbahaskan, sudah tentu ianya perlu ada satu pelan tindakan, sama ada walaupun pelan tindakan itu adalah menolak ataupun sebagainya, walaupun ada juga kemungkinan ia tidak berjaya, tetapi sudah tentu dia akan perlu keluarkan, kerajaan sudah tentu perlu akan keluarkan satu solusi, satu penyelesaian bagi isu masalah keadaan kesempitan rakyat sekarang, inflasi, kenaikan harga barang, kesempitan hidup, kehilangan pekerjaan, masih lagi tidak mendapat pekerjaan ganti dan juga sebagainya. Jadi ianya penting untuk disuarakan di Parlimen. Setidak-tidaknya, kalaulah kata saya tak minta tak berjaya, tetapi kalaulah kata tak berjaya, ada pelan-pelan tindakan lain bagi membantu mereka yang berkeperluan di luar sana. Jadi 5 perkara ini adalah tindakan yang akan dilakukan segera. Seperti yang kita sedia maklum, hujung bulan 10 ini ataupun hujung bulan 11, kemungkinan besar selalunya hujung bulan 10, kemungkinan besar bajet atau pembelanjawan 2023 akan diperbentangkan. Jadi dalam tempoh 2 bulan yang kita ada ini, dengan menyediakan borang serta dengan nak war-warkan kepada pihak media, dengan nak mendapatkan nasihat financial advisor, nak dapatkan nasihat pengurusan dan sebagainya, sudah tentu ianya akan mengambil sedikit masa. Tetapi mereka di luar sana, pencarum-pencarum di luar sana, teruskan berdoa dan teruskan menyokong perjuangan ini. InsyaAllah sedikit sebanyak saya yakin pasti ada sesuatu yang akan berlaku. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah atau sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Video Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.